Selamat pagi kepada Ustaz Mushi. Kami dari kumpulan 1 dan kami ada 5 ahli kumpulan. Yang pertama ialah saya, Dira Lawaisali. Yang kedua ialah Dribandi Badani. Yang ketiga ialah Mackenzie Kiai. Keempat ialah Jo Saung. Dan kelima ialah Walter Dom Suring. Tajuk tugasan kami ialah ke arah memahami perbezaan antara nilai-nilai berikut dalam masyarakat Bintulu. Bersyukur kami ke hadrat ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kami menyiapkan kerja khusus dengan jayanya. Pertama sekali, kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah asas etika dan nilai kami iaitu Encik Ustaz Mushi kerana memberi peluang kepada kami menghasilkan kerja khusus ini dengan menyediakan kemudahan seperti perpustakaan bagi memudahkan kami mendapatkan bahan rujukan yang berkaitan dengan tugasan kami ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Mushi yang telah banyak memberi tunjuk ajar serta penerangan yang sempurna kepada kami dari awal lagi sejak tugasan ini diadakan sehinggalah dalam proses menyiapkan tugasan ini. Selain itu juga, kami mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Mushi kerana memberi kepercayaan kepada kami dalam menjalankan tugasan ini sehingga jayanya. Tidak lupa juga kepada kedua-dua ibu bapa kami yang banyak memberi sokongan serta dorongan dalam menghasilkan kerja khusus ini. Tanpa sokongan dan dorongan kalian, mungkin tidak dapat kami menghasilkan tugasan ini dengan sempurna seperti rakan-rakan yang lain. Malah, jutaan terima kasih juga kepada rakan-rakan seperjuangan yang sama-sama bertukus lumus menghasilkan tugasan ini dan juga bertukar idea dalam membantu kami menyiapkan kerja khusus ini. Akhir sekali, harapan kami agar segala tugasan yang kami hasilkan dapat menambahkan ilmu pengetahuan kami di samping dapat menjadi bakal guru yang bertanggungjawab bagi melahirkan model insan yang cemerlang. Selain itu juga, harapan kami agar dapat memberi manfaat kepada diri kami sendiri terutamanya serta kepada pembaca agar kita sama-sama menjadi pendidik yang berpengetahuan luas dalam menyampaikan maklumat bukan sahaja dalam proses pembelajaran, malah dalam kepada masyarakat setempat khususnya. Dan ini adalah isi kandungan. Di sini ada penghargaan. Isi kandungan 1.0 ialah pengenalan muka surat 1. 2.0 ialah nilai ekstrinsik. 2.1 ialah nilai intrinsik. 2.2 ialah nilai subjektif. 2.3 nilai objektif. 2.4 nilai relatif. 2.5 nilai mutlak. Dan berada pada muka surat 2 hingga 7. 3.0 ialah refleksi. Refleksi ada dua, iaitu masalah dan analisis pada muka surat 8 hingga 10. 4.0 ialah cadangan, ada pada muka surat 11 hingga 12. 5.0 ialah tindakan susulan pada muka surat 13. 6.0 ialah rumusan pada muka surat 14. 7.0 ialah rujukan muka surat 15. Dan akhir sekali lampiran 8.0 pada muka surat 16. 1.0 ialah pengenalan. Secara umumnya, terdapat 6 jenis nilai utama yang sering digunakan oleh individu dalam pelbagai konteks. Antaranya ialah nilai instrumental, juga dikenali sebagai nilai ekstrinsik, nilai intrinsik, nilai subjektif, nilai objektif, nilai relatif, nilai mutlak. Sebenarnya, nilai mempunyai beberapa fungsinya. Yang berikut adalah antara fungsi terpenting bagi nilai. Nilai berperanan sebagai satu kriteria atau piawai yang konsisten agar individu atau masyarakat bertindak dengan baik, betul dan boleh terima. Fungsi ini membolehkan individu dan masyarakat menjadi ejen moral dan pengkritik moral, iaitu mengetahui apa yang boleh dilakukan dan menilai kemoralan diri sendiri dan orang lain. Selain itu, fungsi nilai juga sebagai satu tunjuk arah, rujukan dan panduan untuk menyelesaikan konflik moral. Ini bermaksud, walaupun dalam keadaan beberapa nilai mungkin berkonflik, keutamaan nilai seseorang itu akan membantu menyelesaikan konflik yang dialami.
Nilai bukan saja sebagai perangsang, malah membataskan pelakuan seseorang. Ini bermaksud seseorang itu akan bertindak mengikut nilai diri dan tidak akan melakukan sesuatu yang dirasa berlawanan dengan nilai yang dihayati. Di samping itu, nilai juga berfungsi sebagai batasan terhadap perbuatan dan kelakuan individu atau masyarakat mengikut kehendak nilai yang dipegangi. Apabila kita memahami dan menghayati nilai, maka kita akan melakukan perbuatan mengikut kehendak dan kepentingan diri terhadap diri sendiri dan orang lain. Dalam asas etika nilai, terdapat berbagai cara dan konteks dalam menggunakan sesuatu nilai. Jadual berikut adalah 3 konteks utama yang boleh membantu seseorang memahami suatu nilai. Sekian, terima kasih, dan kawan saya akan sambung seterusnya. Salam sejahtera. Nama saya Drewandi Medani Elvison, anak ibu. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang tugasan dan teori pembentangan sesi Mei Oktober, asas etika dan nilai. Tajuk tugasan kami adalah ke arah memahami perbezaan antara nilai-nilai berikut dalam masyarakat Bintulu. Saya terdiri daripada kumpulan Daryl Lawe, Mackenzie Kiai, Josh Saong, Walter Dom Surim. Kami 5 orang ahli kumpulan. Saya akan membentangkan tentang nilai ekstrinsik. Definisi bagi nilai instrumental adalah nilai yang memerlukan kepada nilai lain untuk mencapai sesuatu matlamat. Kualiti yang diterima atau ditolak sebagai alat mencapai sesuatu matlamat. Nilai instrumental ini adalah nilai peringkat kedua, misalnya berani, rajin, dan hormat menghormati. Nilai instrumental dijadikan satu kepiawaian kepada apa yang dilaksanakan serta membantu ke dalam menunjukkan arah dan menjadi penentu dan dalam membuat pilihan dan tindakan. Akan tetapi nilai ini menegaskan unsur teguh beriman dan bertakwa dalam setiap tindakan. Bagi contoh yang boleh dikaitkan dengan nilai instrumental ini adalah Albert suka membantu rakan-rakannya menyelesaikan masalah matematik, bukannya mengharapkan sebarang balasan daripada rakan-rakannya untuk memantapkan kemahirannya dalam menyelesaikan masalah matematik pada diri sendiri. Contoh ini dapat membantu remaja mengamalkan nilai baik dan diberi pengetahuan bahawa memberi bantuan juga boleh mendatangkan kelebihan pada diri sendiri. Selain itu, contoh seperti Cikgu Li mendenda Xiu Ming, seorang pelajar yang gagal dalam bahasa Cina, akan tetapi sekiranya dipandang secara positif bagi tindakan Cikgu Li tersebut sebenarnya adalah untuk meningkatkan semangat memajukan diri dan mengharapkan prestasinya akan bertambah baik pada ujian yang akan datang. Ini membolehkan remaja berfikiran jauh bahawa terdapat niat baik. Seterusnya ialah nilai intrinsik. Nilai intrinsik boleh didefinisikan sebagai nilai yang tidak perlu bergantung kepada nilai lain untuk mencapai matlamatnya, kerana nilai itu sendiri merupakan matlamat akhir. Kualiti bagi nilai diterima atau ditolak semata-mata ia berniat atau buruk tanpa mengira kesannya. Nilai ini merupakan nilai peringkat pertama, misalnya baik hati, kasih sayang, keadilan dan sebagainya. Nilai ini mempunyai fungsi tersendiri, antaranya ialah menjadi penentuan dalam membuat pilihan atau tindakan. Nilai ini juga menegaskan menyempurnakan tugas dan amanah serta mengutamakan keadilan dalam setiap perbuatan. Contoh yang boleh dikaitkan dengan nilai ini adalah seperti situasi Musan ialah seorang ketua kelas tingkatan 6 biru. Walaupun Musan sebagai pengadil dalam pertandingan bina antara kelas, walaupun rakan sekelas yang menyuruhnya memberi markah tinggi kepada kelas mereka atas statusnya, namun Musan tidak buat demikian kerana dia menilai semua karya dengan teliti dan adil tanpa dipengaruhi oleh permintaan rakan-rakannya. Contoh ini dapat memberi gambaran kepada remaja supaya bertindak dengan saksama dalam segala hal. Selain itu, contoh yang boleh diambil seperti Zaini sedang menunggu bas di sebuah pondok bas. Tiba-tiba seorang gadis yang kelihatan dalam keadaan takut dan menyembunyikan diri di belakang pokok. Kemudian terdapat 3 orang pemuda garam muncul dan bertanya kepada Zaini sama ada nampak gadis itu. Zaini berbohong mengatakan bahawa gadis itu ialah
telah menaiki taksi beberapa saat yang lalu. Tindakan Zaini ini adalah ingin menolong gadis melepaskan diri daripada kesusahan. Contoh ini dapat menerapkan nilai menghulur bantuan dengan tanpa keraguan dalam kalangan remaja. Ini dapat memberi impak kepada remaja supaya mereka mengetahui bahawa kadang-kala pembohongan juga membantu orang. Seterusnya ialah nilai subjektif. Definisi bagi nilai subjektif adalah nilai kualiti yang diterima atau ditolak oleh seseorang individu dengan berdasarkan kepada pandangannya sendiri terhadap sesuatu benda atau perkara. Sebenarnya nilai subjektif adalah berasal daripada dunia dalaman individu, iaitu punca daripada dalaman individu. Berdasarkan maklumat boleh dirumuskan bahawa nilai subjektif mempunyai beberapa fungsi penting. Antaranya adalah membayangkan keinginan, minat dan harapan terhadap suatu benda atau perkara. Nilai subjektif juga berperanan dapat membayangkan perasaan gemar atau tidak gemar bagi individu terhadap sesuatu perkara atau benda. Terdapat banyak contoh yang boleh dikaitkan dengan nilai subjektif dalam proses membentukkan moral individu. Antaranya ialah penggunaan buku teks dalam pengajaran pendidikan moral. Secara amnya, penggunaan buku teks pendidikan moral adalah membantu pelajar mengkaji perkara-perkara yang dibincangkan. Pelajar boleh memberi nilai atau pendapatnya berdasarkan kehendakan soalan-soalan dalam buku tersebut, dan ini dapat membentuk yakin diri dalam pelajar sendiri. Akan tetapi, sekiranya buku ini dibaca oleh individu yang mempunyai pemikiran kasar, maka buku itu tidak ada nilai bagi mereka, kerana mereka akan berpendapat bahawa segala pengajaran atau maklumat dalam buku tidak relevan dalam kehidupan. Selain itu, kes hukuman rotan ke atas murid dalam kelas juga merupakan salah contoh yang hangat dibincangkan dalam isu pendidikan. Sebenarnya terdapat sebabnya guru merotan muridnya dalam kelas. Mungkin ia berlaku disebabkan murid tersebut terlalu nakal atau malas dalam kelas sehingga mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran. Contoh ini amat sesuai kerana ia boleh memberi impak kepada murid supaya mengamalkan amalan yang bagus, bertanggungjawab sebagai penerima ilmu. Justru ia akan membantu remaja dalam bentuk sikap dan moral yang baik. Okey, seterusnya ada 2/3 nilai objektif. Definisi bagi nilai objektif adalah nilai yang bebas daripada pilihan pribadi, nilai yang diterima atau ditolak berdasarkan pengalaman dalaman yang dialami atau berpunca dari aspek luar yang dipersetujui oleh kebanyakan orang. Nilai objektif berfungsi bagi menegaskan bahawa setiap barangan atau objek tersebut mempunyai bentuk dan kegunaan yang tersendiri. Dengan dapat mengenal pasti bentuk atau kegunaan objek, maka kita dapat membuat pertimbangan selanjutnya. Bagi contoh nilai ini, seperti isu pergaduhan dalam masyarakat hendak dielakkan menjadi satu pengajaran bagi remaja masa kini bagi aspek perpaduan. Contoh ini adalah diterima dengan sokongan bukti pengajaran daripada tragedi 13 Mei 1969. Secara umumnya, pergaduhan sememangnya akan membawa kesan yang negatif kepada banyak pihak dan harus dielakkan. Jadi ia secara langsung dijadikan pembentukan moral yang kukuh dalam jiwa anak bangsa yang cinta kepada keamanan. Seterusnya, contoh lain seperti pandangan tentang penderaan haiwan adalah tidak mencerminkan nilai peri kemanusiaan. Sebenarnya haiwan memberi banyak kegunaan dan kelebihan kepada manusia. Dengan itu, segala kebajikan bagi haiwan harus dijaga oleh tuannya. Akan tetapi masih terdapat penderaan haiwan dengan cara dendaan atau deraan memang harus dikejikan. Ini dapat membolehkan remaja mengamalkan nilai moral dengan tidak mengabaikan kebajikan orang lain. Selamat malam Ustaz Musi. Saya Walter Domsuring dari SPE 1. Nombor matrik saya 33372121996. Hari ini saya akan membentangkan assignment tugasan teori dan pembentangan asas etika dan nilai. Ahli kumpulan saya yang pertama adalah Daryl Lawe, yang kedua Drewandi Mendani, yang ketiga Mackenzie Kiai, dan yang keempat Josh Sawong anak Pengkuai. Saya akan membentangkan nilai relatif iaitu 2.4.
Secara umumnya, nilai relatif boleh didefinisikan sebagai nilai yang diterima atau ditolak dengan berdasarkan peraturan masyarakat untuk mencapai matlamat masyarakat. Nilai relatif ini adalah bersifat arbitrary, iaitu tidak tertentu, tidak sempurna dan berbeza antara masyarakat yang berlainan. Jadi, nilai relatif ini boleh berubah mengikut semasa dan fahaman mengenai benar atau salah bagi suatu topik yang dibincangkan. Nilai relatif membolehkan semua manusia membentuk nilai norma masyarakat yang berbeza mengikut kesesuaian pandangan masyarakat masing-masing. Nilai ini mampu mengubah nilai norma masyarakat mengikut masalah yang dihadapi dan juga pemikiran manusia. Nilai relatif yang berdasarkan pandangan digunakan untuk menggantikan nilai atau norma masyarakat yang tidak sesuai atau kurang relevan. Contoh bagi nilai relatif ini adalah seperti situasi pergaulan bebas antara remaja yang berleluasa serta menjadi isu hangat pada masa kini. Walaupun perkara ini adalah biasa di negara barat, tetapi adalah masalah sosial yang hangat di Malaysia. Negara barat berpandangan perkara ini adalah tidak bersalah dari sisi undang-undang, manakala Malaysia berpandangan serius tentang isu ini kerana ia membawa kesan seperti orang yang terlibat akan dipandang keji dan dikutuk oleh orang lain. Ini membawa pengajaran kepada remaja supaya mengamalkan nilai relatif yang mengutamakan pandangan dan peraturan dalam masyarakat yang mana ia berada. Selain itu, kes bersedudukan sebelum berkahwin juga merupakan contoh bagi nilai relatif. Kita tahu bahawa amalan suami isteri tinggal bersama tanpa nikah adalah perbuatan yang tidak dibenarkan dari segi agama dan dikeji oleh masyarakat. Akan tetapi, kes ini dialukan semata-mata bertujuan untuk memadankan bakal pasangan suami isteri. Disebabkan kes ini dipandang serius di Malaysia, maka ia memberi pengajaran kepada remaja masa kini supaya bertindak dengan rasional dan mesti selaras dengan pandangan masyarakat. Di samping itu, contoh kebebasan memilih pasangan perkahwinan pada masa dahulu dan kini. Pada masa dahulu, orang tiada kebebasan untuk memilih pasangan hidupnya, tetapi masa kini remaja diberi kebebasan untuk memilih pasangannya. Menerusi contoh ini, dapat dilihat perubahan zaman membawa ubahan dan pemikiran remaja masa kini harus selaras dengan fahaman masyarakat dan bukannya mementingkan hasrat diri sahaja. 25. Nilai mutlak. Nilai mutlak adalah nilai yang dihargai dan tidak terikat kepada sesuatu kebiasaan bagi setengah sebuah masyarakat. Segala idea atau fakta dapat diterima secara umum dan diuji atau terbukti sama ada ia baik ataupun buruk. Nilai ini adalah berkekal sepanjang masa dan di semua tempat serta hampir sama bagi semua situasi norma masyarakat. Nilai ini berfungsi sebagai satu standard yang konsisten dan kukuh bagi seseorang individu atau masyarakat untuk bertindak supaya tindakan mereka adalah berhala niat baik dan betul serta dapat diterima oleh pihak lain. Selain itu, nilai ini juga berperanan untuk sebagai batasan terhadap perbuatan dan kelakuan individu supaya seseorang dapat bertindak secara rasional dan tidak keterlaluan. Contoh yang berkenaan dengan nilai mutlak ini adalah seperti gambaran hidup keluarga yang dalam kehidupan yang baik. Ini memberi gambaran yang positif kepada remaja kini supaya mengamalkan amalan hidup berkeluarga yang sehat, mendatangkan keamanan antara ahli keluarga serta menyumbang pada persatuan masyarakat dan negara. Justru pengamalan nilai yang baik akan mendatangkan kebaikan pada diri dan pihak lain. Selain itu, contoh yang biasa seperti tindakan membunuh tanpa sebab adalah perbuatan yang perlu dikejikan. Ini terbukti perbuatan membunuh adalah perbuatan yang tidak bermoral dan ia akan menjadi ingatan mendalam kepada orang lain dengan kekal sepanjang masa serta tidak kira di mana jua berada. Ini dapat mengingat ke remaja supaya sentiasa berniat baik dan harus mempunyai batasan dalam segala tindakan dan memahami betapa dalamnya ingatan atau kenangan terhadap tindakan yang dibuat pada orang lain. Seterusnya adalah 30. Refleksi. Bahagian refleksi terbagi kepada dua bahagian, iaitu masalah dan analisis. Okey. 31. Masalah. Saya tinggal di Bintulu, Sarawak. Tanggapan awal saya ketika berada di Bintulu ialah ramai pelajar tidak memahami perbezaan antara nilai-nilai dalam masyarakat Bintulu. Majoriti daripada pelajar beroleh putusan SPM yang kurang merangsangkan. Mereka juga kurang memahami perbezaan antara nilai-nilai dalam masyarakat Bintulu.
Masalah memahami kepelbagaian dan perbezaan agama dalam masyarakat Bintulu boleh mencetuskan ketegangan dalam berbilang budaya. Namun jika mengkaji agama secara mendalam, kita pasti mendapati nilai kebaikan sejagat terkandung dalam setiap ajaran akan menitikberatkan hidup harmoni, kasih sayang dan perpaduan serta mencela pemusuhan. Mustahil ini wujud segelintir yang mencerca agama lain disebabkan kejahilan atau bersifat fobia. Ia perlu dibanteras untuk mengelakkan negara terjerumus dalam konflik agama sekaligus memperlihatkan kelemahan dalam membentuk masyarakat celik kepelbagaian. Justru literasi dan kepelbagaian agama perlu diberi pendedahan dalam institusi pendidikan formal. Walaupun setiap agama mempunyai perbezaan mendasar terutama konsep ketuhanan dan kepercayaan, nilai sejagat boleh dijadikan landasan memupuk keharmonian dan perpaduan yang dianggap nilai dikongsi bersama dan titik persamaan dalam aspek moral. Ramai pelajar atau masyarakat di Bintulu tidak sangat memahami tentang perbezaan antara nilai. Jadual berikut adalah 3 konteks utama yang boleh membantu seseorang itu memahami sesuatu nilai. Jenis-jenis nilai. Nilai instrumental, extrinsic. Peranan, nilai yang digunakan untuk menunjukkan hubungan antara nilai. Nilai subjektif dan nilai objektif. Nilai yang digunakan untuk menunjuk pandangan seseorang terhadap nilai. Nilai relatif, nilai dan mutlak. Nilai yang digunakan untuk menunjukkan apa yang dinilai. Selamat pagi, Sir. Saya Josao, anak pegawai dari kelas SPE. Hari ini, saya ingin meneruskan pembentangan daripada kumpulan saya. 3.2 Analisis. Saya berusaha sedaya upaya untuk menyiasat punca-punca masalah untuk memahami kepelbagaian dan perbezaan agama dalam masyarakat Bintulu boleh mencetuskan ketegangan dalam berbilang budaya. Jangkaan bahaya masyarakat Bintulu akan lebih memahami aspek ini sejajar dengan pertambahan umur yang sepatutnya sudah matang, perlu dikikis. Apabila ditegur, masyarakat akan memberi kecaman di media sosial dan sebagainya. Justru itu, timbul beberapa soalan dalam benak saya, antaranya 1. Apakah masyarakat ini mementingkan diri sendiri? Kedua, kenapa ia boleh berlaku dalam bandar yang besar ini? Ketiga, bagaimana untuk mengatasi masalah ini? Dan keempat, apakah punca kepada masalah ini? Saya nekat untuk melakukan kajian bersesuaian dengan masalah yang saya hadapi. Saya melaksanakan temu bual dengan beberapa orang yang tinggal di Bintulu dan juga orang yang terdiri dari perlainan kaum. Selain itu, saya turut melakukan analisis terhadap latar belakang mereka berdasarkan borang kaji selidik yang saya sediakan. Berdasarkan kajian yang saya jalankan, saya dapat merumuskan beberapa, iaitu 1. Masyarakat ini memiliki adat resam yang mengikut kaum masing-masing. Kedua, segelintir orang tidak menghormati adat tradisi kaum lain. Dan ketiga, ada pihak yang tidak bertanggungjawab menyebarkan maklumat yang tidak sahih di media sosial yang menimbulkan ketegangan kaum. Masyarakat juga beranggapan bahawa masalah ini merupakan perkara biasa di Bintulu. Suasana ini merupakan salah satu proses untuk memahami tentang adat masing-masing. Adat resam yang berbeza menyebabkan kurangnya pergaulan di antara masyarakat yang berbilang kaum. Apabila ada perayaan tertentu, kaum lain suka untuk menghadiri perayaan tersebut kerana adat yang berbeza. Masyarakat yang akan mengambil masa yang lama untuk memahami masalah ini. Lazimnya, segelintir masyarakat yang harmoni akan menjadi mangsa kepada masalah ini. Hasil kajian terperinci mendapati masyarakat ini mudah terpengaruh dengan berita yang tidak sahih di media berkaitan isu kaum. Mereka berasa tidak puas hati sekiranya ada pihak atau kaum lain yang tidak menghormati adat tradisi kaum tertentu. Saya dapat
Saya menganalisis masalah ini adalah dapat diselesaikan sekiranya semua kaum bertoleransi dengan baik serta menghormati kaum-kaum yang lain. Persoalan berlegar di fikiran saya. Adakah suatu hari nanti masyarakat ini dapat bekerjasama dengan baik dan menghadirkan suasana yang harmoni? Apakah perbezaan kaum adalah salah satu contoh yang buruk? Baiklah, 4.0 cadangan. Untuk mengelakkan kepelbagaian dan perbezaan agama dalam masyarakat Bintulu, saya ingin mencadangkan langkah-langkah seperti berikut. 1. Langkah-langkah mengekalkan perpaduan di antara masyarakat di Bintulu ialah merupakan perkara yang amat mustahak untuk mengekalkan keharmonian dan kedamaian masyarakat Bintulu. Langkah-langkah itu adalah pihak kerajaan perlu mengadakan sebuah aktiviti gotong royong untuk masyarakat Bintulu. Hal ini kerana melalui aktiviti gotong royong ini, masyarakat Bintulu dapat mengeratkan lagi hubungan silaturahim di antara mereka. Walaupun mereka daripada berbilang kaum dan adat, mereka dapat memahami antara satu sama lain apabila mereka bekerjasama dalam melakukan aktiviti gotong royong. Kedua, antara cara mengekalkan perpaduan dalam sesebuah masyarakat ialah pihak berkuasa juga dapat membuat sebuah hukum berkaitan dengan pengedaran berita palsu berkaitan dengan kaum isu-isu semasa. Hal ini dapat mengelakkan masyarakat Bintulu tidak mudah terpengaruh dengan isu-isu ataupun berita-berita palsu berkaitan dengan kaum yang disebarkan di media sosial oleh masyarakat yang tidak oleh segelintir masyarakat yang tidak bertanggungjawab. Ketiga, sekejap ya, mana isi dia. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Sekarang saya ingin meneruskan perbincangan ini kepada sahabat kumpulan saya iaitu Mackenzie Kiai. Sekian, terima kasih. Selamat malam, saya Mackenzie Kiai Philip ingin membentangkan assessment kami pada malam ini. Saya ingin menyambung 5.0 tindakan susulan. Masyarakat Bintulu mempunyai masyarakat berbilang agama dan budaya yang pada asasnya hidup secara aman dan damai. Kepelbagaian ini satu keunikan yang sepatutnya diraih dan menjadi kebanggaan rakyat kita. Keharmonian dalam kemajmukan ini menjadikan Malaysia negara yang sering dicontohi masyarakat antarabangsa. Namun sebagai masyarakat yang berbilang kaum dan budaya, masyarakat kita kadang-kala berdepan isu sensitif yang boleh menggugat ketenteraman dan keharmonian. Isu ini selalunya menyentuh soal perbezaan kefahaman mengenai agama, budaya dan kaum masing-masing. Perbezaan dan kepelbagaian ini perlu ditangani dan diuruskan sebaik mungkin untuk mengelakkan tercetusnya sebarang perkara tidak diingini. Setiap masyarakat Bintulu harus membina mekanisme kerjasama yang kukuh untuk setiap komuniti yang memastikan sistem nilai sejagat dipupuk dan dipelihara.
penting bahawa masyarakat Bintulu faham bahawa nilai-nilai tersebut boleh diterapkan dalam berbagai keadaan yang mereka hadapi. Sebahagian daripada nilai-nilai ini merupakan nilai moral sejagat yang perlu digunakan sebagai panduan atau prinsip hidup ahli komuniti untuk menjaga kebaikan bersama. Ini perlu ditegaskan bahawa asas utama sesuatu komuniti ialah pelbagai jenis kerjasama di dalam persekitaran dan ekosistem masyarakat. Memahami dan menghargai hakikat asas tabi'i manusia akan membantu kesepahaman antara kaum, agama dan budaya yang akan menentukan kesejahteraan negara. Sistem nilai-nilai ini memainkan peranan utama dalam menentukan arah tuju masyarakat Bintulu dan pilihan-pilihan yang dibuat untuk menjalankan urusan hidup mereka. Dengan memahami perbezaan antara nilai-nilai berikut dalam masyarakat Bintulu pasti mendapati nilai kebaikan sejagat terkandung dalam setiap ajaran dan akan menitikberatkan hidup harmoni, kesesayangan dan perpaduan serta mencegah permusuhan. Bahkan lebih ramai masyarakat Bintulu dapat berbantuan untuk mengelakkan negara terjerumus dalam konflik agama, sekaligus memperlihatkan kelemahan dan berbentuk masyarakat sulit keperbagaian. Ini kerana masyarakat Bintulu dapat memahami perbezaan antara nilai-nilai berikut dalam masyarakat Bintulu. 6.0 Rumusan. Kesimpulannya, dapatlah dirumuskan bahawa nilai etika dan moral yang sedia ada seharusnya dipupuk dan diperkukuhkan dalam kalangan pelajar untuk mencapai pembangunan yang berarti bagi mencerminkan tingginya pengharapan seseorang pelajar. Kefahaman yang jelas berkaitan nilai etika dan moral sewajarnya diambil berat oleh semua pelajar. Ini kerana melalui nilai etika dan moral dapat memberi impak yang besar kepada pelajar dalam kawal selia diri dalam urusan kehidupan. Hal ini juga perlu ditegaskan bahawa penerapan nilai etika dan moral perlu dilaksanakan untuk memberi kesedaran kepada pembangunan masyarakat sivil yang menekankan kepada peningkatan moral dan integriti dalam masyarakat. Melalui perbincangan yang diketemukan mewujudkan kelompangan yang wajib dijalankan pengkaji berkaitan instrumen nilai etika dan moral terhadap pelajar di IPT. Dalam konteks ini, kemahiran tentang nilai dan etika wajar diajar melalui kaedah secara formal atau secara informal, dan ianya merupakan salah satu kaedah yang berkesan bagi memberi pendedahan kepada pelajar atau bekerja mengenai kepentingan nilai etika, akhlak dan moral serta isu-isu berkaitan. 7.0 Rujukan. Psych S dan SAE 2008 Kepimpinan dalam menghadapi isu-isu semasa pendidikan Seminar Kebangsaan Pengurusan Pendidikan PKPGB 2008 16 Oktober 2008 UTHM. Syarif Z dan Roslan N 2011 Faktor-faktor yang mempengaruhi remaja terlibat dalam masalah sosial di sekolah Tunas Bakti Sungai Lereh Melaka, Journal of Education, Psychology dan Counseling Volume 1 Mac 2011, PES 115-140 atau ISSN 2231-735X, Universiti Teknologi Malaysia. Omal A 2008 Penerapan nilai-nilai murni dalam kalangan pelajar sarjana muda pendidikan teknik dan vokasional semasa menjalankan amali di MAMA, Universiti Tun Hussein On Malaysia. Tesis sarjana Universiti Tun Hussein On Malaysia. Suradin A dan Yusof II 2005 Penghayatan nilai-nilai murni ke arah pembentukan disiplin pelajar, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein On Proceeding Seminar Pendidikan JPPG 2005. Zainal K 2009 Memahami tingkah laku remaja bermasalah dari perspektif teori tingkah laku, humanistik, psikoanalitik dan trait personality, Jurnal Pengajian Umum Bilangan 9. 8.0 Lampiran.
memupuk semangat patriotisme di kalangan masyarakat Bintulu.